Selamat sejahtera kepada rakan-rakan dan juga kepada Total Rahayati Baidi. Nama saya Simli Jun dan pada hari ini saya akan membentangkan kerja khusus laman web yang bertajuk Istana Kerajaan di Korea Selatan. Kewujudan gelombang Korea atau Korean Wave daripada perkembangan bidang hiburan Korea Selatan yang maju telah membawa pengaruh yang besar kepada seluruh dunia. Budaya pop Korea berkembang secara global dan semakin popular dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja, dan mendapat sambutan yang meriah. K-pop dan K-drama telah mendapat peminat dari seluruh dunia yang mengejarnya dan memberi sokongan kepada perkembangan budaya pop Korea. K-drama yang mengandungi plot yang agak menarik telah menjadi hiburan yang baik bagi penonton untuk melepaskan tekanan, sama ada drama tradisional atau drama moden. Drama tradisional yang terkenal seperti Daejanggeum, Moon Embracing the Sun, Moon Lovers, Scary Heart Ryeo, dan sebagainya yang berlaku di Istana Korea. Kita boleh lihat begitu cantik dan indah istana dalam drama tersebut. Marilah kita mengetahui tentang istana yang terkenal di Korea Selatan. Terdapat 5 istana besar yang terletak di Korea Selatan, yaitu Istana Gyeongbok, Istana Changdeok, Istana Changgyeong, Istana Gyeonghui, dan Istana Doksu. Istana yang pertama ialah Istana Gyeongbok. Istana Gyeongbok atau Gyeongbokgung merupakan istana yang dibangun semasa dinasti Joseon. Istana Gyeongbok merupakan istana yang pertama dibangun pada tahun 1395. Ia berada di ibu kota kerajaan Hanyang yang pada masa kini disebut sebagai Seoul. Istana Gyeongbok juga dikenali sebagai Istana Utara kerana kedudukannya terletak di sebelah utara Seoul. Istana ini merupakan istana utama yang paling besar dan luas daripada 5 istana besar yang dibangun semasa dinasti Joseon. Ia menjadi pusat pemerintahan kerajaan dan kediaman bagi keluarga diraja. Dalam sejarah dinasti Joseon, Istana Gyeongbok dibangun dan dihancurkan berkali-kali. Istana ini dihancur kerana berlakunya Perang Imjin atau invasi Jepang selama 6 tahun dari tahun 1592 hingga tahun 1598. Setelah invasi Jepang berlaku, Istana Changdeok digunakan sebagai istana utama, manakala Istana Gyeongbok dibiarkan sepanjang 273 tahun. Pada tahun 1865, Istana Gyeongbok dibina semula dan menjadi istana utama lagi pada tahun 1868. Namun begitu, kemalangan kebakaran berlaku di Istana Gyeongbok lagi pada tahun 1884. Pembunuhan Maharani Myeongsong oleh orang Jepang telah menyebabkan Raja Gojong meninggalkan istana ini bersama anggota keluarganya pada tahun 1895 dan tidak pernah kembali. Pada tahun 1897, Istana Doksu dijadikan istana utama, tetapi pada tahun 1907, Istana Changdeok dijadikan istana utama. Pada tahun 1910, penjajahan Jepang kepada Korea menghancurkan semua bangunan dalam Istana Gyeongbok, kecuali bangunan utama. Projek pengembalikan bentuk asli istana dijalankan oleh kerajaan Korea setelah bebas daripada penjajahan Jepun. Bangunan-bangunan utama di Istana Gyeongbok seperti berikut. Yang pertama, Hwanghwamun. Hwanghwamun merupakan pintu gerbang utama bagi Istana Gyeongbok yang menghadap ke arah selatan. Gerbang ini telah melalui berbagai jenis pemusnahan dan kerosakan. Kerja pemulihan gerbang telah selesai pada tahun 2010. Yang kedua ialah Keunjongjeon. Keunjongjeon merupakan balai utama bagi Istana Gyeongbok. Sekarang upacara rasmi diadakan dan dijalankan di Keunjongjeon. Contohnya sebagai tempat para pegawai menghadap ke Raja secara rasmi, Raja memberikan titah pengisytiharan kepentingan negara dan menyambut utusan dan duta asing. Terdapat 7 Raja menerima takhta di Keunjongjeon dari tahun 1399 hingga 1546. Balai ini dibina pada tahun 1394, tetapi dibakar semasa invasi Jepang dan dibina semula pada tahun 1867. Keunjongjeon terletak di tengah-tengah halaman segi 4 besar dan dibina dengan kayu. Halaman batu berturak dipenuhi dengan 2 baris batu pangkat yang menunjukkan pangkat pegawai. Yang ketiga ialah Sachungjeon. Sachungjeon merupakan pejabat eksekutif utama kepada Raja. Raja melaksanakan tugas eksekutifnya dan mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat pemerintah tertinggi di Sachungjeon bagi membincangkan hal ehwal negara. Yang keempat ialah Gyeonghui-ru. Gyeonghui-ru merupakan sebuah pavilion yang dibina di tengah kolam teratai. Gyeonghui-ru digunakan untuk mengadakan jamuan bagi raja dan menteri. Ia dibina dari kayu
dan patu di mana struktur kayu bangunan itu terletak di atas 48 tiang patu besar dengan tangga kayu bagi menghubungkan tingkat kedua ke tingkat pertama. Yang terakhir ialah Hyangwon-jong. Hyangwon-jong merupakan sebuah pavilion yang dibina di sebuah pulau buatan tasik yang bernama Hyangwon-ji. Hyangwon-jong berbentuk segi 62 tingkat dan merupakan halaman belakang bagi Istana Gyeongbok. Raja dan isterinya bersiar-siar sambil menikmati pemandangan yang cantik di Hyangwon-jong. Istana yang seterusnya ialah Istana Changdeok. Istana Changdeok atau Changdeokgong merupakan istana kedua yang dibangun selepas pembinaan Istana Gyeongbok pada tahun 1405 dan merupakan satu daripada 5 istana besar. Ia dikenali sebagai Istana Timur kerana terletak di sebelah timur Istana Gyeongbok. Istana ini merupakan istana yang paling terpelihara dengan baik berbanding dengan istana lain dan paling disukai oleh banyak Raja Joseon. Istana ini direka mengikut rupa bumi semula jadi merupakan antara istana yang paling menunjukkan kecantikan alam semula jadi. Ia terdiri daripada kawasan kerajaan, kediaman keluarga diraja dan halaman belakang. Halaman belakang merupakan tempat rehat bagi raja mempunyai pokok besar yang berusia lebih 300 tahun, kolam dan pavilion. Istana Changdeok digunakan sebagai istana utama bermula dari zaman Seongjong. Istana ini seperti Istana Gyeongbok juga mengalami kehancuran dan kerosakan iaitu dibakar musnah semasa invasi Jepang pada tahun 1592 dan dibina semula pada tahun 1609 oleh Raja Hwanghae-gun. Pada tahun 1623, Istana Changdeok dibakar lagi kerana Raja Injo melakukan pemberontakan politik terhadap Raja Hwanghae-gun. Pada tahun 1868, Istana Gyeongbok siap dibina semula dan menggantikan Istana Changdeok menjadi istana utama. Maharaja terakhir Korea, Raja Sunjong membawa isteri dan anaknya tinggal di Istana Changdeok pada tahun 1910 hingga kematiannya. Anggota-anggota keluarga diraja yang lain seperti isteri Raja Sunjong dan isteri putera mahkota Ihun masih tinggal di bangunan Nasonje iaitu bahagian kerja istana hingga tahun 1989. Bangunan-bangunan utama di Istana Changdeok seperti berikut. Yang pertama ialah Donghwamun. Donghwamun merupakan pintu gerbang utama Istana Changdeok yang dibina pada tahun 1412. Donghwamun dibakar semasa invasi Jepang tetapi dibina semula oleh Raja Seonjo pada tahun 1607. Kedua ialah Injongjon. Injongjon merupakan balai utama bagi Istana Changdeok. Balai ini digunakan untuk hal ehwal negara yang rasmi, termasuk pertabaran raja, menyambut utusan asing serta sebarang majlis-majlis yang rasmi. Terdapat 2 baris batu pangkat di depan Injongjon di mana menunjukkan pangkat pegawai. Para pegawai perlu berdiri di tepi batu tersebut mengikut pangkat sendiri semasa mengadakan majlis-majlis rasmi. Yang ketiga ialah Seonjongjon. Seonjongjon merupakan balai sampingan bagi Istana Changdeok. Balai ini digunakan sebagai pejabat eksekutif utama bagi raja. Raja mengadakan pertemuan harian dengan pegawai-pegawai bagi melaporkan hal ehwal negara. Halaman belakang di Istana Changdeok bernama Huwon yang mempunyai beberapa pavilion. Terdapat kolam teratai dan lebih daripada 2,600 pokok yang terdiri daripada berbagai spesies. Dan terdapat juga beberapa batang pokok yang berusia lebih dari 300 tahun. Huwon merupakan tempat peribadi bagi raja dan permaisuri kerana pegawai tertinggi juga tidak dibenarkan masuk tanpa izin. Dengan ini, Huwon juga disebut sebagai Kemuon, iaitu taman larangan, atau Newon, iaitu taman tanaman. Bangunan di Huwon seperti berikut. Yang pertama ialah Juhamnu Pavilion. Juhamnu Pavilion dibina pada tahun 1777 merupakan tempat bagi keluarga diraja menjalankan pembelajaran atau membincang hal ehwal negara. Tingkat pertama bagi Juhamnu Pavilion adalah Kyujangga. Ia merupakan tempat yang menyimpan buku-buku sebagai perpustakaan kerajaan. Manakala tingkat kedua adalah tempat membaca. Yang kedua ialah Puyongji. Puyongji merupakan sebuah kolam yang bersegi 4 dan mempunyai sebuah pulau kecil di tengah kolam.
Kurang Puyongji mempunyai pemandangan yang indah dan cantik semasa ia penuh dengan teratai. Johannur Pavilion berada di arah selatan bagi Kurang Puyongji. Istana yang seterusnya ialah Istana Changkyong. Istana Changkyong atau Changkyonggung merupakan istana ketiga yang dibina selepas pembinaan Istana Changtok. Ia dikenali sebagai Istana Timur kerana kedudukannya yang berada di timur Seoul berhampiran dengan Istana Changtok. Keistimewaan bagi Istana Changkyong adalah pintu gerbang utama dibina menghadap ke arah timur di mana istana lain punya pintu gerbang utama menghadap ke arah selatan. Istana ini dibina di bawah arahan Raja Sejong pada tahun 1418 untuk ayahnya Taejong dan namanya Istana Sugang. Ia telah diubah suai dan diperbesar oleh Raja Songjong dengan nama Istana Changkyong pada tahun 1483. Ia juga dijadikan tempat tinggal bagi permaisuri dan kunti. Istana Changkyong juga dimusnah atau dibakar berkali-kali dan dibina semula lagi. Pemusnahan Istana Changkyong berlaku apabila invasi Jepang telah dipulihkan pada tahun 1616. Seterusnya, Istana Changkyong juga mengalami beberapa kali kemalangan kebakaran dan akhirnya dibagi semula. Jepun membina Ju, Taman Botanik dan Museum di tapak istana menjadikan Istana Changkyong sebagai sebuah taman semasa pemerintahan atau penjajahan Jepun di Korea yang berlaku pada tahun 1910 hingga tahun 1945. Istana Changkyong kemudian dipulihkan bermula dari tahun 1983. Kebun binatang dan botani dipindahkan ke Seoul Grand Park dengan kerja pemulihan. Bangunan-bangunan utama di Istana Changkyong seperti berikut. Yang pertama ialah Honghwa Moon. Honghwa Moon merupakan pintu gerbang utama bagi Istana Changkyong yang dibina pada tahun 1484. Ia dimusnah ketika invasi Jepang dan dibina semula pada tahun 1616. Honghwa Moon digunakan sebagai tempat bagi Maharaja bertemu dengan rakyat. Yang kedua ialah Jambatan Ochonggyo. Jambatan Ochonggyo dibina pada tahun 1484. Ia boleh dijumpai selepas melalui Honghwa Moon, merupakan jambatan simbolik memasuki ke halaman istana. Ia bersaiz 9.9 meter panjang dan lebar 6.6 meter dan berbentuk melengkung yang dibuat daripada batu besar. Wajah goblin diukir di bawah tembok jambatan bagi melindungi istana daripada roh jahat yang datang melalui sungai. Yang ketiga ialah Myeongjongjeon. Myeongjongjeon merupakan balai utama bagi Istana Changkyong di mana aktiviti rasmi dan aktiviti ritual diadakan di Myeongjongjeon seperti upacara pertabalan Maharaja, majlis santapan diraja, peperiksaan negeri dan tempat pertemuan dengan pegawai. Sebagai contoh, Raja Injong dan Raja Yongjo telah mengadakan upacara pertabalan Maharaja di Myeongjongjeon. Myeongjongjeon dibina pada tahun 1484 dan dimusnahkan semasa invasi Jepang. Ia dibina semula pada tahun 1616. Ia dianggap sebagai balai yang tertua daripada semua istana di Seoul, tetapi lebih kecil berbanding dengan balai utama lain seperti Gyeongjong di Istana Gyeongbok kerana Myeongjongjeon pada awalnya dibina untuk kegunaan tempat tinggal permaisuri. Terdapat dua baris batu pangkat di hadapan Myeongjongjeon yang dikenali sebagai Pumgyeongsok, di mana pangkat pegawai diukir di atas batu. Pegawai-pegawai berdiri di tepi batu yang bersamaan dengan pangkat mereka semasa aktiviti rasmi. Yang keempat ialah Munjongjeon. Munjongjeon ialah balai sampingan bagi raja menguruskan hal ehwal negara dengan bantuan pegawai bagi membuat keputusan yang penting. Ia dibina semula pada tahun 1616 selepas kemusnahan semasa invasi Jepang. Bangunan pada masa kini telah dibagi semula pada tahun 1986. Yang terakhir ialah Grand Greenhouse. Grand Greenhouse dibina pada tahun 1909 sebagai taman yang pertama di Korea yang bergaya barat. Grand Greenhouse dibina semasa penjajahan Jepun di Korea bersama dengan kebun binatang. Struktur Grand Greenhouse diperbuat daripada kerangka keruli dan kayu manakala bahagian luarnya ditutup dengan kaca. Istana yang seterusnya ialah Istana Gyeonghui. Istana Gyeonghui atau Gyeonghui-gung
merupakan istana yang dibina berada di barat Seoul, maka ia dikenali sebagai Istana Barat. Istana Gyeongui dibina sebagai tempat tinggal bagi ayah Raja Injo pada awalnya. Tempat tersebut seterusnya dibina menjadi istana sampingan di bawah arahan Raja Kwang Hae-kun pada tahun 1620 dengan nama Istana Gyeongdok. Kemudian istana diberikan nama dengan Istana Gyeongui pada masa pemerintahan Raja Yeongjo. Istana Gyeongui terus digunakan sebagai istana sampingan oleh sekitar 10 raja dinasti Joseon dari Raja Injo hingga Raja Chojong. Istana Gyeongui dibina mengikut geografi condong gunung sekitarnya, mempunyai keindahan tradisional dalam seni bina dan saiznya agak besar. Raja Chojong telah membina satu jambatan yang menghubungkannya ke Istana Toksu pada tahun 1905. Pada waktu itu, terdapat lebih daripada 100 buah bangunan dalam Istana Gyeongui, tetapi kebanyakan telah dimusnah dalam kemalangan kebakaran yang berlaku pada masa pemerintahan Raja Sunjo dan Raja Gojong. Dan seterusnya, bangunan tersebut telah dipulihkan. Bangunan yang tersisa dalam Istana Gyeongui dibongkar semasa penjajahan Jepun bagi membina sebuah sekolah. Bangunan dalam istana telah dibongkar dan berpindah ke bahagian lain di Seoul, seperti Sungjongjeon dan Gerbang Gyeonghwamun. Pembinaan semula Istana Gyeongui bermula pada tahun 1985. Walau bagaimanapun, kerajaan hanya dapat membina semula sebahagian besar dari bekas istana disebabkan oleh pertubuhan bandar dan pengabaian yang berdekat-dekat. Bangunan-bangunan utama di Istana Gyeongui seperti berikut. Yang pertama ialah Gyeonghwamun. Gyeonghwamun merupakan pintu gerbang utama bagi Istana Gyeongui. Semasa penjajahan Jepun, gerbang Gyeonghwamun dijual dan dipasang sebagai pintu utama Kuil Pakmunsan. Kuil tersebut sekarang menjadi Silla Hotel. Gerbang Gyeonghwamun telah dipulihkan dan berpindah ke tempat asalnya pada tahun 1985. Yang kedua ialah Sungjongjeon. Sungjongjeon merupakan balai utama bagi Istana Gyeongui sebagai tempat untuk mengadakan majlis pertabaran raja, majlis perkara menghadap ke raja, tempat menyambut pegawai asing dan aktiviti-aktiviti lain. Sungjongjeon telah dipindah ke Kuil Chogyesa bagi mengelakkan kemusnahan dari Jepun pada tahun 1926. Sekarang, Sungjongjeon digunakan sebagai Chonggaon, iaitu Dewan Ritual di Universiti Tonggu. Kerajaan telah membina semula lagi di tempat asalnya disebabkan Sungjongjeon terlalu lama dan tidak mampu untuk berpindah ke tempat asalnya. Yang ketiga ialah Jajongjeon. Jajongjeon merupakan balai sampingan bagi raja untuk merehat. Selain itu, balai ini juga digunakan bagi raja untuk menjalankan urusan awam, seperti mengadakan perjumpaan dengan para pegawai. Jajongjeon dibongkar semasa penjajahan Jepun. Bangunan yang terdapat sekarang adalah hasil pembinaan semula. Yang terakhir ialah Taeryongjeon. Taeryongjeon merupakan bangunan yang tidak mempunyai tujuan khusus. Pada tahun 1744, Raja Yeongjo menjadikannya sebagai tempat untuk mengandungkan portret sendiri. Perkara ini diperhatikan kerana Raja Yeongjo mengandungkan portret sendiri sebelum meninggalkan dunia. Portret raja-raja lain hanya digantungkan selepas kematian. Taeryongjeon juga dibongkar semasa penjajahan Jepun dan akhirnya dibina semula. Istana yang terakhir ialah Istana Toksu. Istana Toksu atau Toksugong merupakan satu daripada 5 istana besar yang dibina semasa dinasti Joseon. Pada awalnya, Istana Toksu merupakan kediaman putera Wosan, abang bagi Raja Songjong. Kediaman ini menjadi istana kerajaan setelah istana yang lain dibakar semasa invasi Jepang. Raja yang pertama tinggal di sini merupakan Raja Sonjo. Istana ini telah diberikan nama iaitu Istana Gyeongun semasa pemerintahan Raja Kwang Hae-kun pada tahun 1611. Istana Changtok dijadikan istana utama selepas dibina semula pada tahun 1618. Istana Gyeongun sebagai istana sampingan dan dibiarkan selama 270 tahun.
Pada tahun 1897, Raja Kojong kembali ke Istana Gyeongun dari bangunan perlindungan diplomatik Rusia dan menjadikannya sebagai istana utama. Penambahan kemudahan dan bangunan selepas kembali Raja Kojong bermula dari tahun 1901, seperti Parai Utama, Chunghwajeon dan sebagainya. Istana Gyeongun berlaku kemenangan kebakaran pada tahun 1904 telah memusnahkan banyak bangunan yang terdapat di tapak istana. Kerja pemulihan dijalankan selepas kemenangan kebakaran dan juga menambah bangunan-bangunan lain. Pada tahun 1907, Raja Sunjong menjadikan Istana Changtok sebagai istana utama selepas menerima takhta daripada Raja Gojong. Manakala, Raja Gojong terus tinggal di Istana Gyeongun. Raja Sunjong memberi nama kepada istana tersebut sebagai Istana Toksu untuk mengharapkan ayahnya iaitu Raja Gojong panjang umur. Semasa penjajahan Jepun di Korea, kerajaan Jepun membina jalan raya di depan Istana Toksu dan memindahkan sekolah berhampiran dengan istana menyebabkan saiznya menjadi lebih kecil. Selepas Korea bebas daripada penjajahan Jepun, Istana Toksu menjadi lagi kecil kerana kerajaan Korea memperluas jalan raya. Istana Toksu adalah istimewa dan unik berbanding dengan istana lain di Korea kerana bangunan yang dibina adalah bergaya barat dan juga tradisional yang saling bersandingan. Bangunan-bangunan utama di Istana Toksu seperti berikut. Yang pertama ialah Daehanmun. Daehanmun merupakan gerbang pintu utama bagi Istana Toksu. Pada awalnya, gerbang pintu diberi nama sebagai Daehanmun dan ditukar menjadi Daehanmun. Pada tahun 1906, Daehanmun berpindah ke belakang daripada kedudukan asalnya kerana kerja memperluas jalan raya. Yang kedua ialah Chunghwajeon. Chunghwajeon merupakan balai utama bagi Istana Toksu. Balai ini digunakan untuk mengadakan majlis-majlis kerajaan seperti majlis pegawai menghadap ke raja dan menyapu pegawai asing. Pada asalnya, Chunghwajeon adalah bangunan 2 tingkat. Ia dibina semula sebagai bangunan 1 tingkat pada tahun 1906. Yang ketiga ialah Chukchongdang. Chukchongdang merupakan tempat naik takhta bagi raja-raja. Raja Gwanghwaegun dan Raja Injo naik takhta menjadi kaisar di Chukchongdang. Walau bagaimanapun, Chukchongdang digunakan oleh Raja Gojong sebagai pejabat. Yang keempat ialah Chonghwanhyeon. Chonghwanhyeon merupakan bangunan pertama yang mempunyai seni bina Eropah yang dibina dalam istana pada tahun 1900. Raja Gojong suka berehat di sini, minum teh sambil mendengar muzik serta mengadakan pesta. Yang terakhir ialah Seokjeon. Seokjeon merupakan bangunan yang dibina dengan batu-batuan yang bergaya barat. Tingkat pertama bagi Seokjeon digunakan sebagai dewan menanti untuk tetamu. Tingkat kedua digunakan sebagai tempat penerimaan tetamu. Manakala tingkat ketiga ialah kediaman Raja Gojong. Sekarang, Seokjeon digunakan sebagai museum. Setakat inilah pembentangan saya. Sekian, terima kasih.